Seni, Pelajar Pesisir, Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational, nombor metrik HP 200032. Pembintangan pada hari ini akan menyentuh mengenai pengenalan, kajian berasaskan bukti, maklumat penyelidikan, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, keterangan atau teori serta model yang digunakan dalam kajian. Dan akhir sekali adalah skop kajian. Struktur Kandungan Kajian RCS. Tajuk: penggunaan Smart Cube membantu meningkatkan ingatan murid tahun 5 terhadap nama dan fungsi komponen elektronik. Murid tahun 5 kelas akhir mempunyai masalah untuk mengingat nama komponen elektronik. Yang kedua pula, murid tahun 5 kelas akhir mempunyai masalah untuk mengingat fungsi komponen elektronik. Guru perlu menyediakan ABBM bagi membantu murid mengingat nama dan fungsi komponen elektronik. Terdapat dua masalah yang dihadapi oleh murid, iaitu mengingat nama komponen elektronik, yang kedua mengingat fungsi komponen elektronik. Guru pula perlu menyediakan ABBM bagi membantu murid mengingat nama dan fungsi komponen elektronik. Tujuan kajian adalah untuk meningkatkan ingatan murid tahun 5 mengenai nama dan fungsi elektronik. Outcome pula, menyediakan sebuah ABBM yang diberi nama Smart Cube bagi membantu murid tahun 5 mengingat nama dan fungsi komponen elektronik dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Akibat daripada ini, murid tidak dapat mengingat nama komponen elektronik. Yang kedua pula, murid tidak dapat mengingat fungsi komponen elektronik. Sampel yang digunakan adalah semua murid tahun 5 daripada kelas 5 UPMB 6, 5 UPMB 7, 5 UPMB 8, 5 UPMB 9 dan akhir sekali 5 UPMB 10. Murid-murid ini keseluruhannya hanya berfokus di Sekolah Kebangsaan Kota Masai 2. Pembuktian. Pertama, untuk melahirkan modal insan berminda kelas pertama, PTV memerlukan paradigma dan perubahan yang lebih berinovasi dalam menghadapi cabaran globalisasi. Menurut Azman dan Mustafa 2014. Pembuktian kedua pula adalah penggunaan ABM dapat membantu guru-guru teknikal menerangkan sesuatu perkara dan konsep isi kandungan pembelajaran dengan lebih tepat berbanding penerangan secara lisan. Menurut Azman dan rakan-rakan 2014. Ketiga, pemanfaatan media simbolik verbal dapat membantu pelajar dalam mentafsir maklumat abstrak. Bagi memaksimalkan pembelajaran, ia dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi moden dalam pengajaran. Gufton dan Branch 2002. Nombor 4 pula, teori Dale menjelaskan kesan media yang berbeza dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat mengubah pemahaman pelajar daripada sukar kepada lebih mudah. Dale 1969. Nombor 5. Penggunaan TMK dalam kehidupan harian juga menyebabkan semakin ramai yang menyedari kepentingan TMK kerana segala maklumat boleh diakses hanya dengan menggunakan hujung jari. Menurut Ahmad 2011. Keenam, Kamarudin Ibrahim 2013 menyatakan bahawa penggunaan ABBM berasaskan multimedia dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar dalam memahami sesuatu subjek. Pengenalan. Penggunaan alat bahan bantu mengajar ABBM berasaskan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran PDP telah terbukti dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pemudahcaraan PDPC. Kedua, penggunaan ABM dapat membantu guru-guru teknikal menerangkan sesuatu perkara dan konsep isi kandungan pembelajaran dengan lebih tepat berbanding penerangan secara lisan.
menurut Azman dan rakan-rakan 2014. Kajian berasaskan bukti. Azman dan Mustafa 2014 berkata, untuk melahirkan modal insan berminda kelas pertama, PTV memerlukan paradigma dan perubahan yang lebih berinovasi dalam menghadapi cabaran globalisasi. Selain itu, menurut Azman dan rakan-rakan 2014, penggunaan ABM dapat membantu guru-guru teknikal menerangkan sesuatu perkara dan konsep isi kandungan pembelajaran dengan lebih tepat berbanding penerangan secara lisan. Anas 2013 berkata penggunaan media pengajaran berasaskan multimedia bukan sahaja menjadikan PNP lebih menarik dan berkesan, malah sesi pengajaran juga akan menjadi lebih jelas dan mudah difahami. Justru penggunaan ABBM berasaskan multimedia merupakan satu pendekatan yang lebih moden dalam meningkatkan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut Gustafsson dan Branch 2002 pula, pemanfaatan media simbolik verbal dapat membantu pelajar dalam mentafsir maklumat abstrak. Bagi memaksimalkan pembelajaran, ia dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi moden dalam pengajaran. Maklumat penyelidikan. Lokasi yang telah dipilih untuk penyelidikan ini adalah di Sekolah Kebangsaan Kota Masai 2. Golongan sasaran pula terdiri daripada murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Kota Masai 2. Antara kelas yang terlibat ialah 5 UPM B6, 5 UPM B7, 5 UPM B8, 5 UPM B9 dan akhir sekali 5 UPM B10. Bilangan murid yang terlibat adalah seramai 120 orang, jantinanya adalah lelaki dan perempuan. Jawatan murid-murid tersebut pula ialah murid biasa, pembimbing rakan sebaya dan pengawas. Kesemua murid-murid tersebut adalah berumur 11 tahun. Masalah dan isu serta latar belakang kajian. Terdapat 4 permasalahan yang diketengahkan di dalam kajian ini. Pertama, murid tidak dapat mengingat nama komponen elektronik. Kedua, murid tidak dapat mengingat fungsi komponen elektronik. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan latihan yang diberikan semasa PDPC dijalankan. Hampir semua murid tidak menjawab soalan yang diberikan oleh guru secara bertulis. Namun begitu, ada setengah murid menjawab latihan yang diberikan. Namun, jawapan yang mereka berikan tidak memuaskan sama sekali. Pernyataan masalah. Terdapat 3 pernyataan masalah yang telah dikenal pasti oleh pengkaji. Masalah yang pertama adalah rata-rata murid 5 UPM B6, 5 UPM B7, 5 UPM B8, 5 UPM B9 dan 5 UPM B10 mempunyai konektif yang lemah dalam akademik. Yang kedua, kaedah pengajaran secara chalk and talk yang diberikan oleh guru membuatkan murid hilang tumpuan semasa PDPC dijalankan. Yang ketiga, pengajaran hanya berlaku berpusatkan guru membuatkan murid cepat bosan. Objektif kajian. Terdapat 2 objektif kajian yang telah dikenal pasti oleh pengkaji. Pertama, meningkatkan ingatan murid-murid mengenai nama komponen elektronik menggunakan Smart Cube. Yang kedua, meningkatkan ingatan murid-murid mengenai fungsi komponen elektronik menggunakan Smart Cube. Persoalan kajian. Terdapat 2 persoalan yang dikemukakan oleh pengkaji. Yang pertama, adakah Smart Cube dapat meningkatkan ingatan murid-murid terhadap nama komponen elektronik? Yang kedua, adakah Smart Cube dapat meningkatkan ingatan murid-murid terhadap fungsi komponen elektronik? Kerangka teori atau model. Saya telah memilih untuk menggunakan model Kurt Lewin 1946. Terdapat 4 kitaran dalam model ini. Yang pertama adalah merancang, kedua adalah bertindak, ketiga adalah memerhati dan yang terakhir sekali adalah membuat refleks. Skop kajian. Terdapat 4 skop kajian yang telah dikenal pasti. Pertama adalah membangunkan sebuah ABBM yang diberi nama Smart Cube bagi membantu murid mengingat nama dan fungsi komponen elektronik. Yang kedua, menggunakan peranti telefon pintar dan aplikasi kod QR bagi memainkan aktiviti. Seterusnya, mereka sebuah kotak yang bernama Smart Cube
diilhamkan daripada DIY birthday box, dan akhir sekali menggunakan 3 jenis instrumen, iaitu ujian pra dan ujian pos, pemerhatian berstruktur, dan akhir sekali adalah temu bual. Itu sahaja untuk pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih.